Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkitlah Malaysia di mata dunia. Sejahtera, sekolahku sejahtera. Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Bersyukur kita kehadiran ilahi kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya dapat kita berkumpul pada petang ini untuk sama-sama kita merungkai isu yang menjadi tanda tanya ramai rakyat masa kini dalam arena perbincangan yang bertemakan Sekolahku Sejahtera. Sebelum saya membuka tirai forum kita pada hari ini dengan lebih luas, ada moleknya jika saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli-ahli panel yang bakal merentak bersama saya pada petang ini. Di sebelah kiri saya merupakan saudari Liu Wan Qi yang merupakan pelajar SDS jurusan Sains Hayat. Di sebelah saudari Wan Qi merupakan saudari Nur Syazalin Elisa binti Roslan yang merupakan pelajar jurusan SDS Perakaunan Kolej Matrikulasi Kelantan. Manakala di sebelah saudari Nur Syazalin merupakan saudari Emilia binti Mamat yang merupakan pelajar SDS jurusan Sains Hayat. Maafkan saya. Hadirin sekalian, dalam menjayakan visi dan misi negara kita, masalah buli pastinya tidak lari dalam meniti arus kemodenan yang semakin menghimpit para rakyat dari hari ke hari. Sehubungan dengan itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan program Sekolahku Sejahtera bagi mengatasi masalah tersebut dengan menekankan 14 elemen seperti mana yang telah digariskan oleh Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin. Diharapkan kecemerlangan pelajar bukan sahaja dapat diteruskan, malah dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa, tidak kiralah dari aspek kurikulum maupun aspek akademik. Di sini ingin saya sebutkan beberapa elemen yang pada saya amat terkait rapat dengan masalah buli, iaitu selamat, seronok dan rasional. Mengapa nanti kita ulaskan bersama di akhir perbincangan. Berbalik kepada perbincangan asal mengenai masalah buli dalam menjayakan misi Sekolahku Sejahtera, apakah pandangan saudari Wan Qi mengenai punca yang mengakibatkan masalah buli? Silakan saudari. Terima kasih saudara Syarif. Jika kita lebih teliti, akan kita sedari bahawa salah satu punca utama yang mengakibatkan berlakunya gejala kemudian di kawasan intelek ialah pengaruh media massa yang dikatakan alat komunikasi yang teramat mustahak dalam era pemodernan ini. Setiap lapisan masyarakat pada masa ini dipercayai berkemahiran untuk menggunakan telefon pintar dan melayari internet untuk berkomunikasi dengan orang lain. Biarpun kanak-kanak yang berusia 2 tahun maupun orang tua yang berusia 70 tahun, setiap individu memiliki teknik tersendiri untuk mengakses media massa yang dijadikan saluran penyambung terpenting antara individu dengan individu lain di duniawi ini. Namun demikian, banyak video dan maklumat yang tidak sihat kandungannya sering memancing minat pemuda-pemudi untuk semak imbas, menyebabkan kesihatan fizikal dan mental kalangan pelajar terjejas. Maafkan saya saudari, izinkan saya mencerna. Antara contoh yang jelas dapat kita lihat ialah filem KL Gangster, antara filem yang terkenal di Malaysia. Filem ini menunjukkan terlalu banyak aksi-aksi yang ganas dan berbahaya yang dibimbangi pelajar dan golongan muda melihatnya tanpa pemantauan yang proper.
betapa besarnya impak filem ini. Kita dapat lihat kerana filem ini dikeluarkan ketika kebanyakan daripada kita berada di zaman sekolah rendah. Jadi kita dapat lihat sendiri betapa besarnya impaknya kepada pelajar, terutamanya pelajar lelaki, kerana mereka melihat aksi-aksi ganas tersebut dan cuba mencontohinya dengan membuli golongan yang lemah di sekolah. Jadi mereka akan membuli pelajar yang lemah untuk menunjukkan kehebatan mereka supaya mereka disandang tinggi. Betul tak saudari? Betul tu saudari. Justru itu, penggiat filem dan manipulator media massa sepatutnya bertanggungjawab untuk melahirkan masyarakat harmoni dengan melebihkan kandungan yang bersifat positif seperti menghasilkan video dan filem yang mempromosikan keistimewaan kepelbagaian bangsa di tanah tumpah darah yang tercinta ini. Dengan ini, remaja kurang didedahkan dengan pengaruh media massa yang berkandungan negatif dan seterusnya menjadikan sekolah sebuah kawasan yang sejahtera untuk mendalami ilmu pengetahuan. Selain masalah media massa, masalah disiplin sekolah juga menjadi faktor utama yang membantu pertambahan gejala buli di sekolah. Hal ini disebabkan peraturan sekolah yang longgar tidak menyerahkan golongan pembuli untuk memberhentikan perlakuan negatif mereka. Sebagai contohnya, guru-guru disiplin dan para pendidik hanya memberikan teguran ataupun hukuman ringan kepada sesiapa yang melakukan pembulian terhadap pelajar lain dan mereka boleh dibebaskan dengan pemaafan guru. Hal ini tidak dapat menangani berlakunya kes buli di sekolah dari akar umbinya kerana golongan pembuli masih berada di kawasan sekolah. Hal ini menjejaskan suasana harmoni di sesebuah sekolah kerana para pendidik tidak mampu memberikan didikan rohania yang mulia kepada anak-anak murid. Oleh itu, pengubah peraturan sekolah seharusnya memperbaiki peraturan tersebut agar sesiapa yang melakukan penindasan dan pembulian terhadap murid-murid lain semestinya dibawa sekolah dan dihantar ke pusat tahanan supaya dididik dengan cara keras agar mereka dapat muhasabah diri dan tidak berkelakuan demikian lagi. Oleh yang demikian, peraturan sekolah dapat berkuasa unggul dengan memberikan amaran kepada para pelajar supaya tidak membuli orang lain dan seterusnya masalah disiplin sekolah diperbaiki serta kes buli membuli dikurangkan secara ketara dan hasrat sekolahku sejahtera direalisasikan. Setakat di sini sahaja perkongsian saya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Wan Ci dan sedikit tambahan daripada saudari Nurin di atas perkongsian yang cukup jelas kepada saya sebentar tadi. Baiklah saudari Syaza, berdasarkan punca-punca yang telah dinyatakan sebentar tadi, bolehkah saudari Syaza menerangkan sedikit sebanyak impak yang akan berlaku sekiranya masalah buli dibiarkan berleluasa dalam kawasan sekolah? Silakan saudari. Terima kasih saudara Syarin atas soalan yang diajukan. Pada pendapat saya, kesan utama gejala buli di sekolah ialah pelajar-pelajar yang dibuli akan merasa takut untuk datang ke sekolah. Kita sedia maklum bahawa kebanyakan mangsa buli biasanya bersaiz lebih kecil dari segi fizikal jika dibandingkan dengan pembuli. Oleh sebab itu, mereka tidak mampu melawan kerana takut dengan pembuli. Pembuli biasanya akan menyuruh mereka melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Jika mereka membantah, mereka akan dipukul dan dijera. Terdapat sesetengah pembuli yang membawa kawan-kawannya untuk pemelasan pelajar yang dibuli. Bagi pelajar perempuan pula, mereka suka menyindir dan mengutuk sesama sendiri. Perbuatan ini boleh menyebabkan mangsa tertekan dan ketakutan. Ini menyebabkan pelajar yang dibuli akan merasa takut dan tidak berani untuk datang ke sekolah lagi. Jelaslah bahawa kadar protes sekolah dalam kalangan pelajar yang dibuli akan meningkat disebabkan mereka takut untuk datang ke sekolah. Selain itu, kesan lain yang tidak boleh dikesampingkan ialah mangsa buli tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran.
kejadian kes buli secara tidak langsung telah menyukarkan mangsa untuk melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran diri dalam kelas. Hal ini demikian kerana mereka sentiasa memikirkan tentang hal tersebut. Mereka juga seiring ketakutan dan sentiasa memikirkan perkara yang dilakukan oleh pembuli ke atas diri mereka. Mereka akan menjadi pasif dan tidak ceria. Mereka tidak berani berkomunikasi dengan rakan-rakan dan guru-guru mereka. Mereka lebih suka menyendiri sambil memikirkan nasib mereka yang malang. Hal ini demikian kerana mereka telah diukur supaya tidak melaporkan kejadian buli kepada ibu bapa dan guru. Jika mereka degil dengan meneruskan untuk melaporkan, pembuli akan mengancam dan melakukan sesuatu yang lebih buruk ke atas diri mereka. Akibatnya, mereka selalu putus sekolah untuk mengelakkan diri daripada buli. Ini menyebabkan prestasi akademik mereka merosot dan akhirnya mereka gagal dalam peperiksaan. Tambahan pula, gejala buli yang keterlaluan boleh menyebabkan mangsa buli bertindak untuk membunuh diri bagi menamatkan penderitaan yang mereka tanggung. Sudah terang bagi bersuluh, mangsa buli biasanya akan mengalami trauma dan ketakutan yang mendesak. Maafkan saya, saudari. Saya ingin menambah, berdasarkan kajian dan bukti yang diperoleh, terdapat kes-kes yang tragik di mana mangsa buli telah membuat keputusan bahawa satu-satunya cara untuk menghentikan kesengsaraan mereka adalah dengan membunuh diri sendiri. Sebagai contohnya, Wijah Singh yang berumur 13 tahun telah membunuh diri di dalam rumahnya di Manchester, England. Di dalam darinya, dia telah mendedahkan kesengsaraannya akibat dibuli. Diary tersebut mencatatkan bahawa wangnya dirampas pada hari Isnin, hari Selasa dia dipersendahkan, hari Rabu pula baju uniform dikoyakkan, hari Khamis badannya disimbah dengan darah, dan hari Jumaat semuanya telah berakhir. Hari Sabtu dia telah mendapat kebebasan. Sekian sahaja. Terima kasih. Terima kasih di atas informasi tersebut dari Wan Ki. Apa yang saudari Wan Ki kita ceritakan tadi jelas mengabarkan bahawa kes buli yang keterlaluan boleh menyebabkan mangsa buli hilang pertimbangan dan kewarasan sehingga tergamak untuk menamatkan nyawa mereka sendiri. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Syaza, dan sedikit perkongsian yang pada saya cukup menarik daripada saudari Wan Ci berkenaan Wijah Singh yang telah membunuh diri akibat stres melampau pada saya kerana telah dibuli dengan teruk pada saya. Dari situ saya dapat melihat bahawa Wijah Singh mungkin dibuli kerana perbezaan etnik, kerana beliau pastinya merupakan seorang Indian ataupun seorang Indian dan bertinggal di Manchester. Jadi kalau kita lihat bila seseorang itu berada di kawasan lain, mungkin kita kalau dalam istilah kita rasis, ya. Jadi apabila perkara ini berlaku, sesetengah orang rasanya tidak dapat mengawal emosi mereka. Jadi kalau kita sebagai pelajar sendiri di Kolej Matrikulasi Kelantan, jika terdapat pelajar Cina atau pelajar India yang sering kelihatan berseorangan, kita sebagai pelajar Melayu, apakah salahnya jika kita mendekatkan diri kepada mereka dan saling berkongsi ilmu, berkongsi pendapat, berkongsi tips untuk sama-sama berjaya dalam kehidupan seharian. Bukankah begitu, hadirin sekalian? Baiklah, saya teruskan forum kita pada hari ini dengan menyerahkan mikrofon ini kepada saudari Nurin di hujung sana untuk menerangkan sedikit sebanyak berkenaan langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah buli. Silakan saudari. Terima kasih saudara Syahri. Pepatah ada mengatakan tiada penyakit yang tiada penyembuhnya. Begitu juga dengan kes buli ini, kita dapat melakukan pelbagai langkah drastik untuk membantu untuk menangani masalah kes buli ini. Bunga menur dipetik gerak, idea utama pembuka bicara.
antara langkah drastik yang dapat dilakukan untuk membentuk kegiatan ini ialah pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga pihak sekolah boleh menitik beratkan isu ini dengan mengaplikasikannya di dalam mata pelajaran di sekolah seperti pendidikan Islam, pendidikan moral dan juga pendidikan jasmani dan kesihatan. Dengan itu, pelajar akan belajar tentang buli ini dan mengetahui kesan-kesan buruknya serta langkah-langkah untuk menjauhi diri daripada kes buli ini. Izharlah inisiatif ini sedikit sebanyak dapat berbuat kepada murid dalam menangani kes buli ini. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam mencegah kegiatan yang tidak bermoral ini. Begini, anak-anak digambarkan seperti sehelai kain yang putih tanpa sedikit corak, dan ibu bapa bertanggungjawab untuk mencorakkan dan mewarna-warni kain-kain tersebut. Jadi, untuk membolehkan kain tersebut mempunyai corak yang cantik dan warna-warni, ibu bapa perlulah menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia depan anak-anak, kerana bagi anak-anak segala apa yang ibu bapa lakukan harus dicontohi. Oleh itu, ibu bapa tidak seharusnya menunjukkan akhlak-akhlak mazmumah di depan anak-anak mereka supaya tiada corak ataupun warna yang buruk tercadit sedikit pun di atas kain putih tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan pepatah, bagai ketau mengajar anaknya berjalan lurus kerana ibu ketau sendiri tidak mampu berjalan lurus, apatah lagi dia ingin mengajar anaknya sendiri. Dengan itu, jika kita mula mengasuh anak-anak kita daripada awal lagi, kita dapat mendidik anak tersebut supaya besar nanti lebih mudah untuk kita membentuk anak kita. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan peribahasa melentur buluh ialah daripada rebungnya. Maafkan saya, Saudari Nurin. Saya ingin menambah di sini, di samping mengajarkan keberadaan dalam kehidupan dan sibuk bekerja, ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka dan memberikan pelayan kasih sayang secukupnya. Hal ini sangatlah penting supaya anak-anak tidak merasa diabaikan. Terima kasih saudari. Saya sangat bersetuju dengan apa yang saudari tambah sebentar tadi. Jadi, jika kita dapat lihat di sini betapa besarnya peranan ibu bapa dalam membentuk akhlak anak-anak supaya tidak melibatkan diri dalam kegiatan buli ini. Selain itu, akhir sekali, pengaruh rakan sebaya terutamanya ialah angka tunjang yang paling besar dalam berlakunya kegiatan buli ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Wan sebentar tadi, golongan muda ataupun pelajar sekolah mudah terpengaruh dengan apa yang dilihatnya, termasuklah dengan apa yang dilihat daripada rakan sebaya mereka. Hal ini dapat dilihat sebagai contoh jika seorang pelajar berkawan dengan seorang rakan yang rajin membaca, rajin belajar, maka rakan pelajar tersebut juga akan turut bersama-sama belajar dan membaca bersama rakan tadi. Jadi tidak heranlah juga jika pelajar tersebut berakan dengan seorang pelajar yang mempunyai tahap disiplin yang rendah dan juga pelajar yang nakal. Jadi tidak heranlah jika pelajar tersebut turut melibatkan diri dalam kegiatan buli tersebut. Oleh itu, pelajar perlu disedarkan dengan kepentingan memilih rakan ini melalui ibu bapa dan juga guru-guru supaya mereka tahu tentang kepentingan untuk memilih rakan yang baik. Apakah ciri-ciri yang diperlukan oleh seorang rakan dan apakah ciri-ciri yang perlu dielakkan sebagai rakan. Senario tersebut jelas membuktikan betapa besarnya pengaruh rakan sebaya terhadap kes-kes buli di sekolah dan betapa pentingnya bagi seorang pelajar untuk memilih rakan mereka di sekolah supaya tidak turut terlibat dengan kes buli ini. Terima kasih daripada itu sahaja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah dipelajari bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Konklusinya, buli tidak sepatutnya berlaku di sekolah dan sewajibnya masalah ini ditangani dengan segera kerana ia bukan sahaja akan menggelapkan masa depan si buli di sekolah jurubana, malahan mangsa buli akan menjadi paranoid dan takut untuk bergaul. Bukalah minda, berfikirlah dengan rasional dan bertindaklah dengan waras. Terimalah serangkap pantun daripada saya. Tuai pagi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat ceria-ceria selalu, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Assalamualaikum.